Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Hidayah binti Harun. Saya merupakan Ketua Kumpulan Merah. Kumpulan kami memilih warna merah ini kerana warna ini memberi inspirasi terhadap setiap ahli kumpulan kami untuk sama-sama berganding bahu menyelesaikan tugasan yang telah diamanahkan kepada kumpulan kami. Warna merah ini membawa erti keberanian, semangat jitu dan semangat bekerjasama antara satu sama lain untuk kami sama-sama menyelesaikan tugasan dengan sempurna. Pada hari ini, saya akan membentangkan tentang tajuk teknik elektrifikasi dan langkah-langkahnya. Pembentangan ini akan dimulakan dengan pengenalan teknik elektrifikasi terlebih dahulu. Ekstrakasi ialah satu proses di mana mangsa yang terperangkap dihampiri, dirawati dan dikeluarkan dengan selamat daripada situasi yang berbahaya. Situasi bahaya di mana mangsa terperangkap di dalam kenderaan remuk dan di dalam timbunan bangunan runtuh menjadi beberapa keadaan yang memerlukan teknik yang terlatih. Jalan memasuki kawasan terbabit amat rumit dan prosedur penyelamatan, merawat dan mengeluarkan mangsa sukar dan berisiko tinggi. Terdapat 4 prinsip penting di dalam proses ekstrakasi selain daripada kemahiran terlatih. Yang pertama ialah common sense. Common sense ialah keupayaan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap sesuatu perkara. Yang kedua ialah resourcefulness. Resourcefulness ialah keupayaan seseorang untuk mengatasi masalah dengan pantas dan bijak. Yang ketiga ialah inovasi. Inovasi ialah keupayaan seseorang untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Dan yang keempat ialah keselamatan diri. Teras penting proses ekstrakasi ialah keselamatan kedua pihak yang terlibat, iaitu mangsa dan penyelamat. Seterusnya, panduan asas prosedur ekstrakasi. Dalam kerja ekstrakasi, kita juga perlu mengutamakan tahap kemahiran, jenis peralatan yang perlu digunakan dan skop perkhidmatan yang dilatih sahaja. Selain itu, kita juga perlulah mengenal pasti hazard di tempat kejadian. Kita juga perlulah bijak mengawasi dan memperbaiki keadaan yang berisiko ke tahap yang terlatih sahaja. Ia juga merupakan perkara yang perlu diutamakan dalam kerja ekstrakasi ini. Mangsa yang telah dirawat dan distabilkan hanya perlu digerakkan jika diperlukan. Penyelamat perlulah memasuki jalan mudah dan perlulah merancang rapi terlebih dahulu sebelum memasuki dan menyelamatkan mangsa. Namun, ia boleh ditangguhkan jika membahayakan keadaan penyelamat serta mangsa yang tercedera. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma'ani binti Mat Salim dan hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan langkah-langkah menjalankan ekstrakasi. So, terdapat 6 langkah prosedur ekstrakasi dan saya akan menerangkan berkenaan dengan langkah pertama dan juga langkah kedua. Untuk langkah pertama, penyelamat mestilah mengawasi keadaan tempat kejadian. Perhatikan sekiranya ada risiko ataupun hazard seperti tumpahan minyak, bahan-bahan mudah terbakar ataupun wayar elektrik dan juga percikan api. Dan juga penyelamat seharusnya mencari dan mendapatkan mangsa serta mengambil maklumat bilangan mangsa yang terlibat. Hal ini kerana sekiranya berlakunya kemalangan jalan raya, kebiasaannya kanak-kanak akan tercampak jauh daripada kenderaan. Okey, setelah mendapat gambaran keseluruhan tempat kejadian, barulah boleh merancang prosedur ekstrakasi dan juga dapatkan bantuan yang sesuai. Okey, untuk langkah yang kedua adalah mengenal pasti dan menstabilkan hazard atau risiko di tempat kejadian. Okey, terdapat beberapa prinsip mengawal hazard. Yang pertama adalah meletakkan kenderaan penyelamat di tempat yang selamat di kawasan kejadian dan tidak mengganggu trafik. Hal ini kerana sekiranya berlakunya kemalangan, kebiasaannya akan mengalami kesesakan lalu lintas. Jadi penyelamat seharusnya meletakkan kenderaan di kawasan yang tidak mengganggu trafik. Okey, yang kedua, orang ramai yang berada di tempat kejadian mesti dikawal dan berada jauh dari tempat kejadian. Hal ini kerana sekiranya berlakunya apa-apa perkara yang tidak diingini seperti letupan, jumlah bilangan mangsa yang terlibat tidak akan bertambah. Dan juga sekiranya orang berkerumun di kawasan kejadian, pasti menjadi kesusahan untuk ambulans ataupun para penyelamat mendapatkan mangsa. Okey, ketiga adalah tumpahan petrol di tempat kejadian mesti dikawal. Padam semua sumber api seperti enjin kereta, putih rokok, bateri kereta dan sebagainya. Kerana petrol boleh menjadi punca berlakunya kebakaran dan juga letupan.
Okey, yang keempat adalah pastikan semua enjin kenderaan berdekatan turut dimatikan. Yang kelima adalah awasi wayar-wayar elektrik berdekatan dengan tempat kejadian. Dapatkan bantuan pihak tertentu seperti Penguatkuasa Tenaga Nasional Berhad ataupun TMB. Okey, seterusnya adalah menstabilkan kenderaan di tempat kejadian. Okey, kenderaan yang berada di lereng bukit perlu disendal supaya tidak menggelungsur. Jadi penyelamat seharusnya menggunakan penyendal ataupun sekiranya tiada penyendal boleh menggunakan batang pokok untuk menahan tayar daripada kereta menggelungsur ke bawah. Okey, seterusnya jika kereta terbalik secara mengiring iaitu on its side, jangan balikkan kereta tersebut dan stabilkan kereta dengan objek yang kuat supaya kereta tidak bergerak. Okey, yang ketiga, kereta yang terbalik dengan keempat-empat roda ke atas ataupun stern turtle mestilah distabilkan dengan objek yang kuat ataupun tayar sebelum memasuki kenderaan. Sekiranya kereta terbalik, stern turtle perlu distabilkan sebelum penyelamat boleh masuk ke dalam. Kalau tak, nanti kereta bergoyang-goyang. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita teruskan kepada next presenter. Assalamualaikum, nama saya Nurin Sofia binti Muhammad Fahmi. Saya akan bentangkan dua perkara, iaitu yang pertama, punca-punca kebakaran kenderaan dan yang kedua adalah prosedur menghentikan kebakaran. Baiklah, terdapat 3 punca kebakaran kenderaan. Yang pertama, kebakaran disebabkan oleh pelanggaran ataupun dikenali sebagai impact fires. Ini disebabkan oleh letupan ataupun kepecahan tangki minyak kenderaan. Okey, contohlah situasi yang lebih mudah untuk kita faham. Selalunya, bila kenderaan ni dia berlanggar antara satu sama lain, salah satu kenderaan ni tangki minyak dia akan pecah disebabkan oleh impak yang sangat kuat lah waktu berlanggar tu. Maka baru berlakulah kebakaran ataupun letupan. Yang kedua, kebakaran selepas pelanggaran ataupun dikenali sebagai post-impact fires. Ini disebabkan oleh elektrik, short circuit ataupun kebakaran disebabkan tumpahan petrol yang disambar oleh api. Okey, untuk saya terangkan dengan lebih lanjut, waktu kenderaan ni berlanggar, tak ada lagi tahu kebakaran yang besar-besar tu, yang meletup sana, meletup sini macam dalam movie tu, tak lagi. Tapi benda tu boleh jadi dan akan jadi bila berlakunya tumpahan minyak petrol yang disambar dengan api-api yang kecil waktu kita berlanggar tu. Maka barulah berlakunya letupan dan juga kebakaran. Yang ketiga, kepecahan radiator juga boleh menjadi salah satu punca kebakaran kenderaan. Tapi bukan selalu. Contohnya lah, bila kita nampak asap keluar daripada kenderaan kereta je, mesti kita anggap yang kereta tu akan terbakar lah, meletup lah dan sebagainya. Tapi tak, selalunya tak. Ada je sebab-sebab lain. Contohnya sebab enjin dia ke, sebab komponen kenderaan yang lain ke. Okey? Kita jangan terlampau paranoid. Kita sampai sesak nafas, sampai nervous, gelisah dan sebagainya. Kita nak jauh daripada benda buruk ni, kita dapat benda buruk dia pula. Tapi boleh je untuk langkah-langkah keselamatan dan langkah-langkah berjaga-jaga, kita boleh beredar sejauh 10 hingga ke 15 kaki jauh daripada kenderaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada prosedur menghentikan kebakaran. Terdapat 3 prosedur untuk menghentikan kebakaran. Yang pertama, kita mestilah ada alat padam api ataupun dikenali sebagai fire extinguisher. Yang kedua, jangan arahkan alat padam api tu tak menentu tau. Tiba-tiba arahkan dekat mangsa tu, dekat tempat penumpang pula dah. Sebab apa? Sebab kita gelisah, sebab kita nervous, ada api ni depan mata. Tapi janganlah terus arahkan alat padam api tu terus dekat pangkal api tu dulu. Okey. Yang terakhir sekali, semua mangsa yang dikeluarkan dan orang ramai mestilah berjarak sekurang-kurangnya 50 kaki jauh daripada kebakaran. Untuk apa? Untuk kita lebih selamat, untuk elakkan kecederaan dan sebagainya lah, untuk langkah-langkah keselamatan. Okey, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Afdal Atni bin Sohili. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan tentang langkah ekstrikasi yang seterusnya, iaitu langkah ketiga.
Langkah ini menerangkan tentang cara untuk kita menghampiri dan mencari jalan masuk untuk mengeluarkan mangsa daripada kenderaan. Terdapat dua cara untuk memasuki kenderaan, termasuklah melalui pintu dan juga melalui tingkap. Langkah ini hanya akan diteruskan dan dijalankan setelah keadaan menjadi tenang dan hazard atau sebarang bahaya dapat dikawal sepenuhnya dan selamat bagi anggota keselamatan dan juga mangsa yang berada di dalam kenderaan itu sendiri. Semasa menghampiri kenderaan, anggota keselamatan haruslah memakai peralatan perlindungan diri seperti sarung tangan dan cermin mata keselamatan bagi mengelakkan daripada terkena sebarang benda asing seperti serpihan kaca. Setelah menghampiri kenderaan, anggota keselamatan wajarlah terlebih dahulu mencari jalan masuk yang paling mudah untuk memasuki kenderaan. Dengan ini, anggota keselamatan wajiblah mempraktikkan prinsip-prinsip utama ekstrikasi iaitu common sense, resourcefulness, inovasi dan juga keselamatan diri. Jadi, membuka pintu merupakan salah satu langkah yang perlu dipertimbangkan oleh anggota keselamatan. Kita perlu cuba membuka pintu tanpa menggunakan sebarang peralatan canggih terlebih dahulu. Jika mendapati mangsa yang berada di dalam kenderaan itu dalam keadaan sedarkan diri, maka wajarlah untuk kita menggalakkan mangsa tersebut untuk cuba membuka pintu dari dalam. Kajian juga telah menunjukkan bahawa 80% hingga 90% kenderaan yang terlibat dalam kemalangan dapat dimasuki melalui pintu. Jadi, terbuktilah langkah ini berkesan untuk mengeluarkan mangsa di dalam proses ekstrikasi. Walau bagaimanapun, jika keadaan kenderaan tersebut remuk teruk atau dalam keadaan total loss, maka langkah untuk memasuki dan mencapai mangsa melalui tingkap haruslah dipertimbangkan oleh anggota keselamatan. Seperti yang kita semua sudah sedia maklum, risiko untuk memasuki kenderaan melalui tingkap adalah lebih tinggi berbanding memasuki melalui pintu kerana kebarangkalian untuk serpihan kaca itu terkena pada mangsa yang berada di dalam kenderaan dan ke atas anggota keselamatan itu sendiri amatlah tinggi. Jadi, dalam situasi begini, anggota keselamatan haruslah memainkan peranan penting supaya lebih berhati-hati dan berhemah dalam menangani situasi ini. Untuk pengetahuan anda semua, struktur cermin hadapan kenderaan adalah lebih kuat dan kukuh berbanding cermin sisi dan cermin belakang kenderaan. Cermin hadapan menjadi sukar untuk dipecahkan atau dimasuki adalah kerana ianya mempunyai plastik laminated. Jika kita cuba untuk memecahkan cermin hadapan, ianya sama sekali tidak akan pecah sepenuhnya. Namun sebaliknya, ia akan retak seribu dan cermin tersebut akan berkumpul dan melekat pada filem plastik laminate tersebut. Jadi, cermin sisi dan cermin belakang merupakan jalan masuk alternatif yang boleh dimasuki anggota keselamatan dan menjalankan proses ekstrikasi mangsa dengan selamat dan efisien. Baiklah, terdapat satu peralatan khas yang digunakan untuk memecahkan cermin tingkap kenderaan yang dikenali sebagai spring-loaded center punch. Ini merupakan struktur spring-loaded center punch. Ia menggunakan daya spring yang kuat untuk menolak hujung bucu tajam pada spring-loaded center punch tersebut untuk memecahkan cermin tingkap kenderaan. Baiklah, ini merupakan antara senario sebenar penggunaan spring-loaded center punch. Seperti yang kita dapat lihat di dalam video ini, lelaki tersebut telah mempraktikkan prinsip common sense dengan berdiri jauh dari tingkap yang akan dipecahkan bagi mengelakkan sebarang serpihan kaca terkena pada dirinya. Begitu juga mangsa yang berada di dalam kenderaan, wajarlah untuk anggota keselamatan mengarahkannya untuk berada jauh dari cermin tingkap yang akan dipecahkan itu. Setelah cermin tingkap itu berjaya dipecahkan sepenuhnya, anggota keselamatan haruslah membuang serpihan kaca di sekeliling perumah tingkap pada pintu kenderaan tersebut bagi mengelakkan terkena sebarang serpihan kaca yang tertinggal. Akhir sekali, penggunaan blanket atau selimut atau sebarang kain tebal amatlah digalakkan supaya terhindar daripada sebarang serpihan kaca mengenai badan mangsa. Baiklah, demikian sahaja daripada saya. Terima kasih. Langkah keempat, iaitu memberi perawatan kepada mangsa sebelum mengeluarkan mereka. Dalam proses ini, kita akan menggunakan kepantasan untuk memberi rawatan kepada mangsa sejajar dengan kecederaan yang mereka alami
sebelum kita mengeluarkan mereka ke tempat yang lebih selamat. Oleh itu, kita perlulah mematuhi segala prosedur standard yang telah ditetapkan, iaitu bermula dengan memperkenalkan diri dan memohon kebenaran dari mangsa serta menggunakan peralatan-peralatan yang mudah dan bersesuaian dengan kecederaan yang dialami oleh mereka. Secara ringkasnya, dalam proses ini, kita akan menggunakan kepantasan untuk mengeluarkan mangsa dengan selamat supaya tidak berlakunya kecederaan-kecederaan lain yang terjadi semasa dalam proses mengeluarkan mereka. Antara peralatan yang perlu dibawa dalam proses ini ialah cervical collar, candid extrication device dan juga spinal board yang bertujuan untuk melindungi tulang belakang mangsa daripada mengalami kecederaan yang lebih serius. Hal ini kerana kecederaan pada tulang belakang boleh menyebabkan seseorang itu lumpuh. Selain itu, kita juga perlu membawa flat immobilizer. Flat immobilizer ini akan dipasang pada bahagian-bahagian yang mudah patah seperti kaki bagi mengelakkannya patah semasa dalam proses mengeluarkan mangsa. Selain itu, kita juga perlu membawa oksigen dan juga bed bath mask bagi menyalurkan oksigen kepada mangsa supaya mangsa mendapat bekalan oksigen yang secukupnya. Akhir sekali, kita perlu membawa blanket supaya kita dapat membalut mangsa sebelum mengeluarkannya ke tempat yang selamat dan mengelakkan terkena daripada benda-benda tajam seperti kaca dan lain-lain. Okay, hai, Assalamualaikum. Saya Nur Nabila binti Zulkifli daripada MC1 2B. Okay, saya akan sambung dengan langkah yang kelima, iaitu prosedur mengeluarkan mangsa daripada keadaan terperangkap. Okay, untuk prosedur ini kita mempunyai satu konsep, iaitu konsep membuka keremukan daripada mangsa, bukannya mangsa daripada keremukan. Apa yang kita boleh faham, bahagian keremukan ini akan menghalang pergerakan mangsa yang lebih mudah dan lebih selamat. Jadi kita perlu mengupas ataupun membuka bahagian keremukan ini untuk mengeluarkan mangsa bagi memudahkan mangsa untuk bergerak. Okey, sebagai contoh, keremukan ini ialah cermin dan juga mangsa ialah mangsa. Jadi apabila kita membuka cermin daripada mangsa, mangsa boleh keluar dengan lebih selamat dan lebih mudah. Sekiranya kita mengeluarkan mangsa terlebih dahulu, berkemungkinan akan berlaku geseran yang akan menyebabkan luka yang lebih besar kepada mangsa ataupun serpihan kaca-kaca kecil akan terkena bahagian kulit mangsa dan menyebabkan luka. Okey, so apabila kita mengeluarkan mangsa, berlaku geseran dan menyebabkan luka dan berlakulah kecederaan yang lebih teruk kepada mangsa. Itu yang kita kena faham dengan konsep membuka keremukan daripada mangsa. Okey, seterusnya ialah langkah yang keenam. Bagi langkah yang keenam ialah pengalihan dan menghantar mangsa ke hospital secepat yang mungkin. Pengalihan mangsa mestilah dijalankan tanpa banyak pergerakan yang akan membahayakan mangsa. Cara mangsa dibawa ke hospital mestilah dengan selamat tanpa tergopoh-gapah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nabi Harib bin Muhammad Noor. Saya akan menerangkan tentang 4 agensi utama yang akan melakukan proses ekstrakasi jika berlakunya sebarang kemalangan. 4 agensi tersebut ialah pihak Tenaga Nasional Berhad, pihak Polis Diraja Malaysia, pihak Bomber Diraja Malaysia dan pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Untuk pengetahuan anda, 4 agensi ini merupakan 4 agensi utama yang akan melakukan proses ekstrakasi jika berlakunya sebarang kemalangan atau kecelakaan di mana-mana tempat. Untuk pengetahuan anda, orang awam tidak perlulah teragak-agak untuk menghubungi 4 agensi ini jika berlakunya sebarang kemalangan atau bencana di mana-mana tempat, kerana 4 agensi utama ini adalah agensi yang terlatih dan pakar dalam melakukan proses-proses dan prosedur ekstrakasi ini. Jadi orang awam perlulah percaya dan melakukan tanggungjawab mereka untuk menghubungi 4 agensi ini jika berlakunya sebarang kemalangan. Itu sahaja dari kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Mana pula jalan ni? Silah pula.
kecemasan boleh saya bantu? Ya Cik Tan, talian 999 di sini ada apa kecemasan? Ya, saya Cik Tan. Boleh hantar bantuan segera tak? Dekat sini ada kemalangan. Kereta langgar lori. Lori tu bawa bahan kimia. Ya Cik Tan, bertenang. Berikan saya alamat penuh lokasi kejadian. Ni dekat kilometer 4 Lebuh Raya Gatri. Daripada Sungai Buloh mengalir Shah Alam. Minta hantar bantuan segera. Nombor telefon sekarang boleh dihubungi semula? Ya, boleh. Ya Cik Tan, adakah Cik berada di lokasi tersebut sekarang? Ya, saya masih kat sini. Bahagian anggota badan manakah yang terperangkap? Saya rasa daripada pinggang ke bawah. Dia terperangkap dalam kereta tu. Cik tolong cepat Cik. Saya takut dia tidur bahan kimia tu. Okey Cik Tan, saya sedang menghantar jabatan bomba untuk membantu Cik sekarang. Perhatian. Panggilan kecemasan, kemalangan jalan raya dan tumpahan bahan kimia. Kita boleh berhati, kita ambil tindakan. Jangan letak telefon, saya akan jelaskan tindakan yang seterusnya. Jangan cuba untuk menyelamatkan orang yang sedang terperangkap. Jika selamat untuk dilakukan, matikan enjin kereta tersebut. Jangan alihkan mangsa kecuali dalam keadaan bahaya. Jangan masuk ke kawasan berbahaya. Okey Cik Tan, jika selamat untuk dilakukan, pastikan orang ramai berada jauh dari kawasan itu. Tolong tugaskan seseorang untuk tunjukkan lokasi kejadian kepada anggota penyelamat. Sebentar Cik Tan, saya sambungkan kepada pegawai bomba untuk perkembangan status bantuan. Ya Cik, saya daripada RCKL, kuakad 127716. Untuk maklumat Cik, Proki A telah selesai dijalankan. Saya sambung Cik. Cik Tan, sila bercakap dengan bomba. Bomba Selangor. Kami dah terima panggilan Cik. Bomba dalam perjalanan ke lokasi Cik Tan. Ya, terima kasih Cik. Terima kasih atas bantuan.